Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar. Nama Cikgu Umi Esay. Di dalam set video ini mengandungi panduan untuk pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan ujian lisan yang diadakan pada bulan Jun setiap tahun. Bagi pelajar sekolah, mungkin tidak menjadi masalah kerana ujian lisan dikendalikan oleh Cikgu Bahasa Melayu masing-masing. Tetapi bagi calon persendirian yang pertama kali menduduki SPM, perlu menghadiri ujian ini dan jangan lupa Bahasa Melayu sama ada ujian lisan maupun bertulis merupakan syarat wajib lulus untuk mendapat sijil pelajaran Malaysia. Soalan ujian lisan adalah berkisar tentang hal ehwal semasa. Jadi, pelajar-pelajar perlu banyak membaca artikel-artikel semasa dalam dan luar negara di surat khabar atau majalah. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar sekalian, ada 80 tajuk secara umum yang ditanya dalam ujian lisan. Kita tidak dapat meneka tajuk yang mana satu akan ditanya kerana ianya bergantung kepada pilihan guru-guru yang menguji pelajar-pelajar. Bagaimanapun, di dalam set video ini, cikgu sertakan panduan khusus 9 tajuk popular yang kerap ditanya kepada calon-calon persendirian, iaitu taman rekreasi, perindustrian, perikanan, penswastaan, pembalakan, kempen, industri pelancongan, industri desa dan agensi kerajaan. Selain itu, cikgu turut memuatkan beberapa lagi tajuk yang dianggap penting secara ringkas. Cuba ulang dengar beberapa kali untuk mengingat fakta yang cikgu ketengahkan. Fakta-fakta tersebut bukan sahaja digunakan untuk ulang kaji ujian lisan, tetapi boleh pelajar-pelajar gunakan untuk menulis karangan pada kertas bahasa Melayu bulan November nanti. Selamat belajar. Soalan ini adalah berkaitan agensi kerajaan. Berikan jenis-jenis agensi kerajaan yang anda tahu. Agensi-agensi kerajaan terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu agensi pusat dan agensi mengurus. Dalam pentadbiran kerajaan, terdapat 6 buah agensi pusat, iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA, Institut Tadbiran Awam Negara atau dikenali sebagai Intan, Unit Perancang Ekonomi, EPU, Unit Pelarasan Perlaksanaan, ICU, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia atau dikenali sebagai MAMPU, dan Unit Penyelidikan Ekonomi, juga dikenali sebagai SERU. Manakala agensi yang mengurus dan mengendalikan operasi tersebut ada banyak, di antaranya ialah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia atau dikenali sebagai MARDI, Majlis Amanah Rakyat, juga dikenali sebagai MARA, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM, Polis Diraja Malaysia, PDRM, Jabatan Pertanian, Jabatan Pendaftaran Negara, JPN, Lembaga Pertubuhan Peladang, LPP, Agensi Angkasa Negara atau dikenali sebagai Angkasa, Jabatan Kerja Raya, JKR, dan lain-lain. Apakah peranan dan fungsi agensi kerajaan? Peranan terpenting agensi kerajaan adalah untuk memastikan semua program kerajaan berjalan dengan lancar. Setiap agensi mempunyai peranan tertentu dalam bentuk program kepada rakyat. Selain itu, agensi kerajaan berperanan untuk memberi penerangan dan bantuan teknikal kepada rakyat mengikut tugas mereka. Secara amnya, agensi kerajaan membantu meningkatkan taraf kehidupan rakyat di negara ini. Sila beri 3 contoh agensi kerajaan dan fungsi-fungsinya. Baiklah, yang pertama, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) berfungsi melaksanakan polisi berkaitan dengan aspek-aspek perkhidmatan seperti pelantikan, kenaikan pangkat dan disiplin. Bersama-sama dengan perbendaharaan, JPA juga mewujudkan jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam serta mengkaji semula struktur organisasi jabatan-jabatan kerajaan, menyediakan skim gaji, allowance dan pencen, menyimpan rekod-rekod mengenai setiap kaki tangan kerajaan,
dan segala hal yang berkaitan dengan kaki tangan kerajaan. Contoh yang kedua, Institut Tadbiran Awam Negara atau dikenali sebagai INTAN. Ia bertanggungjawab menganjurkan berbagai kursus untuk semua kumpulan sektor awam, sama ada kursus jangka panjang yang bertaraf diploma atau jangka pendek. Di samping menganjurkan kursus-kursus, INTAN juga menganjurkan pelbagai seminar, bengkel dan persidangan. Yang ketiga, Majlis Amanah Rakyat atau MARA. Ia merupakan sebuah agensi Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah yang berfungsi untuk memajukan, menggalakkan, memudahkan serta menjalankan pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan dalam persekutuan dan khususnya dalam kawasan-kawasan luar bandar. Operasi MARA dijalankan melalui pusat operasi di seluruh negara melalui MARA Negeri, MARA Daerah, MRSM, College MARA, Giat MARA, IKM dan sebagainya. Bagaimanakah tahap keberkesanan agensi kerajaan mengikut pemerhatian anda? Secara umumnya, perkhidmatan kaki tangan kerajaan di Malaysia masih berada di tahap yang kurang memuaskan. Ini boleh diperhatikan melalui jumlah bilangan aduan oleh rakyat terhadap agensi-agensi yang memberi perkhidmatan kepada rakyat. Banyak aduan diterima mengenai sistem penyampaian perkhidmatan yang kurang memuaskan ini. Boleh bagi contoh bentuk perkhidmatan yang sering mendapat aduan? Contoh perkhidmatan yang kurang memuaskan seperti pengurusan yang lambat, red tape dan sikap tak kisah daripada pekerja yang bertugas. Pada pendapat anda, apakah yang menjadi punca kepada perkhidmatan yang tidak memuaskan ini? Sikap sesetengah pegawai bertugas yang tiada komitmen, malas dan kurang disiplin dalam tugas mereka juga merupakan masalah yang menjurus kepada perkhidmatan yang tidak cekap. Selain itu, ada juga kaki tangan kerajaan yang mengharapkan dan menerima rasuah daripada orang awam. Sebab-sebab lain mengikut pandangan saya ialah kurangnya latihan dan tidak cukup kaki tangan. Apakah saranan anda untuk mengatasi masalah ini? Perhatian yang lebih serius daripada pihak kerajaan harus diberikan dalam meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan di agensi-agensi kerajaan Malaysia. Mungkin pihak kerajaan perlu menilai prestasi pekerja kaki tangannya, memberi latihan yang sewajarnya dan menetapkan tindakan disiplin yang lebih berat kepada kaki tangan kerajaan yang bermasalah. Soalan ini adalah berkaitan dengan industri desa. Apa yang anda tahu tentang industri desa? Mengikut pemahaman saya, industri desa merupakan wadah bagi menghasilkan pengeluaran atau kerja tangan masyarakat kampung yang masih menggunakan teknik industri tempatan yang diwarisi oleh nenek moyang. Baiklah, berikan jenis-jenis industri desa. Di sini saya beri 4 jenis. Yang pertama, dari segi kraft tangan, seperti membuat tikar dan bakul daripada mengkuang rotan atau buluh. Yang kedua juga dari segi kraft tangan, iaitu bahan yang melibatkan kain seperti mengecap batik atau menenun sutra. Yang ketiga, bahan makanan seperti membuat keropok ikan dan udang. Dan yang keempat adalah barangan perhiasan seperti tembaga, tembikar, perak dan ukiran kayu. Terangkan tujuan dan langkah-langkah memajukan industri desa. Tujuan memajukan industri desa ialah untuk menjana ekonomi negara. Industri desa mempunyai potensi yang besar untuk dibangunkan, antara lain ialah untuk mengekalkan warisan seni yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Di antara langkah-langkah untuk memajukan industri desa, yang pertama, kerajaan haruslah memberi bantuan modal dan khidmat nasihat kepada penduduk desa yang berminat. Kebanyakan mereka terdiri daripada penduduk desa yang kurang berkemampuan untuk menjalankan aktiviti komersial. Yang kedua, seterusnya menggalakkan penggunaan alat-alat berteknologi moden agar pengeluaran produk tradisional ini dapat dieksport ke luar negara. Yang ketiga, pihak kerajaan bolehlah memperkenalkan konsep satu daerah, satu produk.
Ini bukan sahaja memberi pengkhususan dalam penghasilan satu-satu produk desa, tetapi dapat membuat pembabitan banyak pihak desa. Kemahiran dapat diperluaskan untuk menjamin mutu produk yang dikeluarkan. Dan langkah yang terakhir, pihak kerajaan juga boleh membuat kempen menggunakan produk seperti kempen baju batik untuk menggalakkan pasaran batik. Bagaimana kesambutan hasil keluaran industri desa setakat ini dan apakah halangan-halangannya? Permintaan dan pengeluaran hasil daripada industri desa setakat ini semakin berkurangan disebabkan oleh perubahan zaman. Tidak ramai orang ingin menceburkan diri dalam industri ini kerana kurangnya permintaan. Sekiranya pendedahan dibuat secara meluas melalui kempen-kempen persembahan, misalnya persembahan atau pertandingan batik, perkara ini pasti akan dapat diatasi. Soalan ini adalah berkaitan industri pelancongan di Malaysia. Sila berikan 4 langkah untuk memajukan industri pelancongan di Malaysia. Baiklah, yang pertama, kerajaan perlu memperlengkapkan kemudahan dan prasarana pengangkutan dan perhubungan di negara kita sehingga menjadi prasarana kelas pertama, terutamanya destinasi yang menjadi tumpuan pelancong. Pelancong yang berkunjung ke sesebuah negara ingin keselesaan dan mencari ketenangan. Dengan adanya kemudahan tersebut, para pelancong akan mudah sampai ke destinasi yang akan dituju. Misalnya, menambah kemudahan perkhidmatan bot atau feri dari tanah besar ke beberapa buah pulau di sekitar Laut Cina Selatan yang menjadi tumpuan pelancong. Yang kedua, menyedia dan memperlengkapkan kemudahan penginapan yang selesa supaya seseorang pelancong itu akan tinggal lama. Selain itu, kemudahan tersebut adalah seperti hotel, chalet, tandas, bekalan air dan elektrik. Yang ketiga, Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM) juga wajar menyediakan maklumat lengkap tentang sesuatu destinasi menarik yang terdapat di negara ini, khususnya tempat-tempat yang boleh menjadi daya tarikan pelancong, sama ada menerusi media cetak seperti risalah, buku, poster, majalah dan akhbar atau media elektronik seperti radio dan televisyen. Yang keempat, langkah-langkah keselamatan juga perlu diambil bagi menjamin kepuasan dan kesejahteraan pelancong semasa berada di negara kita. Kita tidak seharusnya lupa dengan gelagat segelintir masyarakat yang mengambil kesempatan ke atas pelancong. Oleh itu, unit keselamatan pelancong perlu ditubuhkan untuk membantu pihak polis menangani jenayah ke atas pelancong. Kejadian-kejadian rogol, mencabul kehormatan, mengendap, peras ugut, rompak dan tipu harus ditangani secepat mungkin. Berikan kesan industri pelancongan kepada negara. Pembangunan industri pelancongan memberikan berbagai kesan kepada negara sama ada berbentuk positif ataupun negatif. Kesan pembangunan pelancongan boleh dibahagikan kepada ekonomi, alam sekitar dan sosioekonomi. Dari segi ekonomi, kesan pelancongan adalah positif kerana ia meningkatkan pendapatan negara, menarik lebih ramai pelabur asing, banyak prasarana ditubuhkan untuk kemudahan pelancong, menyediakan peluang pekerjaan, guna tenaga meningkat dan pengangguran dapat dikurangkan. Dari segi alam sekitar pula, pembangunan pelancongan memberi kesan kurang baik seperti perubahan dalam komposisi flora dan fauna, pencemaran persekitaran, hakisan tanah, sumber asli, impak penglihatan dan sebagainya. Manakala dari segi sosioekonomi turut memberikan kesan positif seperti memupuk persefahaman antara masyarakat sejagat, dapat mengetengahkan budaya tradisional negara kita kepada pelancong-pelancong asing, memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk terlibat dalam aktiviti pelancongan di samping meningkatkan kualiti hidup masyarakat setempat. Secara keseluruhannya, kesan negatif yang dihasilkan dari industri pelancongan adalah kurang serius berbanding industri-industri lain. Dari pemerhatian anda, bagaimanakah perkembangan industri pelancongan di negara kita? Statistik daripada World Tourism Organization menunjukkan angka yang sangat memberangsangkan.
bagi industri pelancongan di Malaysia. Sumber yang diperolehi daripada website Tourism Malaysia juga menunjukkan bahawa Malaysia termasuk dalam kumpulan paling ramai menerima pelancong asing di rantau Asia Pasifik. Ini dapat dibuktikan dengan pertumbuhan pesat hotel-hotel, chalet-chalet dan pusat-pusat rekreasi di Malaysia. Soalan ini adalah berkenaan dengan kempen. Apakah tujuan kempen dijalankan? Kempen diadakan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan khusus terhadap sesuatu perkara bagi meningkatkan tahap kesedaran awam. Seiring dengan kempen, aktiviti-aktiviti kempen turut dilaksanakan untuk mencapai keberkesanannya. Bagaimanakah sambutan masyarakat? Banyak kempen-kempen mencapai keberkesanannya kerana pihak kerajaan giat mengetengahkannya di media masa, khususnya iklan-iklan di TV. Di antaranya kempen Tak Nak pada tahun 2009 yang memberi tumpuan pada tingkah laku perokok. Kempen ini berjaya meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap bahaya rokok, bahkan perilaku pelakon iklan yang enggan merokok menjadi ikutan. Selain itu, kempen Budi Bahasa Budaya Kita yang mempamerkan sikap tidak berbudi bahasa seperti tidak bertimbang rasa di jalan raya, membuang sampah sesuka hati, memotong barisan dan bercakap kasar kepada pelanggan turut diketengahkan di media masa. Pihak kerajaan memberi anugerah-anugerah tertentu melalui kempennya untuk meraih sambutan masyarakat seperti anugerah tandas bersih, anugerah pasaraya terbaik. Selain itu, menjalankan aktiviti yang melibatkan masyarakat seperti kempen mengenang jasa ibu dan bapa, terdapatnya Hari Ibu, Hari Bapa, Minggu Keluarga, pertandingan sajak dan bermacam-macam lagi. Secara keseluruhannya, kempen-kempen ini memang berkesan. Soalan ini adalah berkaitan dengan pembalakan. Anda tahu apa itu pembalakan? Pembalakan adalah penerbangan pokok untuk tujuan komersial. Terangkan kesan pembalakan. Di Malaysia wujudnya pembalakan terpilih atau pembalakan yang diluluskan dan juga pembalakan haram. Pembalakan terpilih sekalipun tetap menjejaskan kepelbagaian biologi hutan yang kaya dan kompleks menerusi pemusnahan kawasan penahanan sisa, pemusnahan tumbuhan atau spesies pokok lain dan spesies yang paling berharga untuk balak. Selain itu, pembalakan yang tidak terkawal akan menjadikan permukaan bumi gondol dan terdedah kepada hakisan. Bahan yang terhakis akan dibawa dan dimendapkan di dasar sungai. Ini menyebabkan sungai menjadi cetek dan tidak mampu menampung air yang banyak ketika hujan. Dan akibatnya, berlakulah banjir. Selain itu, kemusnahan habitat flora dan fauna turut berlaku. Hutan merupakan tempat tinggal semula jadi pelbagai spesies tumbuhan dan haiwan liar. Pembalakan yang tidak terkawal boleh menyebabkan kepupusan suatu spesies kehidupan. Dan hutan juga berfungsi sebagai paru-paru bumi yang menapis udara dan bertindak seperti span di kawasan tadahan hujan. Ketiadaan hutan akan meningkatkan kandungan gas karbon dioksida dalam udara. Cuba terangkan tentang isu pembalakan haram. Pembalakan haram ialah aktiviti pembalakan yang bercanggah dengan Akta Perhutanan Negara kerana ia dilakukan oleh pihak-pihak yang tamak dan mementingkan kekayaan semata-mata tanpa menghiraukan kesan buruk akibat pembalakan yang tidak terkawal. Isu pembalakan haram ini semakin berleluasa sehingga puak orang asli mengadu masalah banjir kilat yang sering melanda perkampungan mereka. Kesan daripada pembalakan haram ini. Isu ini haruslah ditangani segera sebelum ia menjadi lebih kritikal. Berikan cara-cara atau usaha-usaha untuk mengekalkan kawasan hutan. Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengekalkan hutan ialah penguatkuasaan undang-undang anti pembalakan haram. Yang kedua, mengadakan kempen kesedaran tentang kepentingan hutan secara berterusan.
Yang ketiga, seharusnya lebih banyak kawasan hutan diwartakan sebagai taman negara. Dan pendapat saya yang terakhir, bagi pembalakan terpilih pula, perlu diberi syarat untuk penanaman semula hutan. Soalan ini adalah berkaitan dengan penswastaan. Apa yang anda faham tentang penswastaan? Penswastaan merujuk kepada agensi dan syarikat milik Kerajaan Malaysia yang telah diswastakan oleh Kerajaan Malaysia. Biasanya agensi ini menyediakan utiliti utama seperti pengangkutan, bekalan air, elektrik, komunikasi dan lain-lain. Apakah faedah-faedah yang boleh diperolehi daripada penswastaan? Ada 3 faedah yang boleh saya ketengahkan di sini. Faedah pertama, meningkatkan prestasi perkhidmatan kepada rakyat. Menurut ahli ekonomi, pihak swasta lebih cekap dan efisien berbanding sektor awam, khasnya melibatkan utiliti-utiliti asas seperti elektrik dan air. Faedah yang kedua, penswastaan akan dapat membantu mengurangkan beban kerajaan dalam menyediakan perkhidmatan. Selain perkhidmatan dapat diusahakan, kerajaan juga dapat mengutip cukai hasil penswastaan ini. Kita tahu kutipan cukai membantu dalam meningkatkan ekonomi negara. Faedah yang ketiga, pihak swasta lebih cost efficient dan dapat mengurangkan kos operasi serta pengurusan di dalam menyediakan perkhidmatan kepada rakyat. Faedah penswastaan dapat dinikmati oleh semua pihak, rakyat, pihak swasta dan juga kerajaan. Bagaimana dengan perkembangan penswastaan di Malaysia? Penswastaan di Malaysia berkembang dengan cepat, khususnya agensi yang penting di antaranya melibatkan telekomunikasi, pengurusan lebuh raya, bekalan elektrik, perkhidmatan pos, jabatan penerbangan awam dan banyak lagi. Pada peringkat awal penswastaan ini, majoriti rakyat Malaysia menyokong penuh dasar ini. Tetapi selepas beberapa tahun, syarikat ini cenderung meningkatkan harga kerana pelabur mahukan keuntungan. Disebabkan itu, rakyat kurang berpuas hati. Dalam penswastaan, terangkan penglibatan pihak swasta dalam bidang tertentu. Pihak swasta yang terlibat dalam penswastaan adalah seperti Telekom Malaysia Berhad untuk telekomunikasi, Tenaga Nasional Berhad untuk elektrik, Plus Expressway Berhad untuk lebuh raya, Pos Malaysia untuk perkhidmatan pos, Malaysia Airports Berhad untuk pengurusan penerbangan awam dan banyak lagi. Soalan ini adalah berkaitan dengan industri perikanan. Cuba cerita sedikit apa yang anda tahu tentang industri perikanan. Industri perikanan melibatkan penangkapan ikan dari hasil laut untuk tujuan komersial. Sektor ini memainkan peranan penting sebagai penyumbang sumber protein termurah serta membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan industri huluan dan hiliran yang berasaskan sumber perikanan seperti industri membuat bot, perkakas menangkap ikan dan lain-lain. Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh nelayan? Masalah sering dihadapi oleh nelayan yang berskala kecil, seperti sistem penangkapan mereka lebih bersifat tradisional, maka hasil tangkapan mereka lebih relatif rendah. Ketiadaan modal yang mencukupi untuk mendapatkan peralatan moden seperti peti sejuk, tempat penyimpanan ikan dan alat mengawet ikan. Nelayan kecil juga masih mengalami ketergantungan teknologi penangkapan. Dengan menggunakan alat penangkapan tradisional, maka wilayah penangkapan mereka terbatas di persekitaran pantai, terhad dan tidak dapat pergi ke laut dalam. Selain itu, ia juga bergantung kepada musim dan tidak dapat turun melaut di musim tengkujuh kerana ombak sangat tinggi. Keadaan ini berlangsung selama lebih sebulan. Terangkan teknologi moden dalam industri perikanan. Teknologi moden banyak membantu dalam industri perikanan. Kebiasaannya dimiliki oleh nelayan berskala besar atau berkemampuan. Sumber perikanan masa kini sangat dinamis. Ikan boleh berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain. Menggunakan teknologi moden yang canggih akan dapat mengesan kawasan yang banyak ikan.
Ini meningkatkan skala penangkapan. Penggunaan kapal laut dalam juga tidak begitu merisaukan nelayan untuk melaut di musim tengkujuh kerana teknologi pembikinan dan pembaikan kapal agak tangguh, selain pukat tunda yang lebih luas. Selain itu, penggunaan teknologi penyimpanan dan pengawetan moden boleh membantu nelayan memasarkan ikan ke tempat yang lebih jauh, termasuk luar negara. Teknologi aquaculture atau pemeliharaan ikan air tawar dan marine culture, pemeliharaan ikan air payau atau masin, memberi pendapatan sampingan kepada nelayan di musim tengkujuh. Apakah sumbangan industri perikanan pada negara? Dari segi sumber pemakanan, ia merupakan sumber protein terpenting dan menyumbang kepada pendapatan negara. Malaysia mengekspor hasil perikanannya ke Singapura, Jepun dan Taiwan. Selain itu menyediakan peluang pekerjaan sebagai nelayan, pekerja kilang memproses pengetinan ikan dan penyelidik. Ia juga menggalakkan perkembangan industri yang berkaitan dengan pengetinan ikan, memproses ikan kering, keropok dan membuat bot. Dan yang terakhir, meningkatkan teknologi awet baru. Terangkan kebaikan dan keburukan penggunaan teknologi moden dalam perindustrian. Menggunakan sains secara praktis dalam perindustrian atau dipanggil sebagai teknologi moden mendatangkan kebaikan dan juga keburukan. Dari segi kebaikan, dengan adanya penggunaan peralatan berteknologi seperti mesin dan jentera dalam kerja-kerja memproses bahan, kerja-kerja menjadi lebih mudah dan dapat menjimatkan masa. Secara tidak langsung, produktiviti dan pengeluaran meningkat. Dari segi keburukan pula, adanya penggunaan bahan kimia dalam pemprosesan teknologi makanan seperti sulfur dioksida, asid benzoik dan asid sorbik. Ini boleh menyebabkan kanser dan sesak nafas. Antara lain, berlaku pencemaran alam sekitar seperti pencemaran air, udara dan darat. Hasil pembuangan sampah, sisa toksid dan asap yang dilepaskan ke udara oleh kilang-kilang. Terangkan prestasi negara dalam perindustrian. Setakat ini, negara kita telah berjaya menghasilkan produk yang tinggi setanding dengan barangan import dan bersaing dengan pasaran antarabangsa. Prestasi perindustrian negara dapat dilihat melalui 4 tahap. Tahap yang pertama ialah pada era 60 hingga 70-an, Malaysia tertumpu kepada industri memproses sumber-sumber bahan mentah seperti getah, kelapa sawit dan kayu balak. Kita banyak mengekspor bahan mentah seperti minyak sawit mentah dan kepingan getah. Pada tahap kedua iaitu pada era 80-an, kita beralih kepada gentian ekspor dengan barang-barang keluaran sendiri. Industri seperti kilang lilin, tayar dan minyak masak diperluaskan lagi bagi menggantikan barangan import. Pada tahap ketiga iaitu pada era 90-an, Malaysia melibatkan diri dengan industri berteknologi tinggi seperti pembuatan barangan elektrik dan elektronik serta menceburkan diri dalam otomotif. Pada tahap keempat iaitu pada era 2000 hingga kini, kita tertumpu kepada industri berteraskan elektrik, elektronik dan otomotif. Malaysia juga telah berjaya membangunkan multimedia super koridor. Soalan ini adalah berkaitan dengan taman rekreasi. Anda boleh namakan beberapa taman rekreasi di Malaysia. Di Selangor terdapat Taman Rekreasi Sungai Congkak yang terletak di kawasan hutan simpan Sungai Lang dan hutan hujan tropika. Di Perlis, 1 km dari Pekan Damai Kaki Bukit, terdapat Taman Rekreasi Gua Kelam. Di Pulau Pinang, Taman Rekreasi Bukit Mertajam terletak di kaki Bukit Mertajam. Terangkan fungsi dan peranan taman rekreasi. Taman rekreasi merupakan salah satu aset penting dalam industri pelancongan. Keindahannya menjadi tarikan kepada pelancong dalam dan luar negara untuk berkunjung dan beristirahat. Selain itu, ia merupakan hutan simpan atau tempat di mana flora dan fauna alam dapat dipelihara untuk dinikmati oleh manusia.
Antara lain, ia merupakan tempat beraktiviti dan sukan seperti aktiviti mendaki bukit, berkayak, berkemah dan sebagainya. Bagaimana sambutan masyarakat terhadap taman rekreasi? Sambutan masyarakat setempat memang menggalakkan. Kita tidak perlu keluar negara untuk bercuti dengan adanya taman-taman rekreasi di negara sendiri. Ceritakan sedikit mengenai penyediaan kemudahan di taman rekreasi. Kemudahan-kemudahan memang telah disediakan untuk kegunaan pengunjung, tetapi ianya perlu diperluaskan lagi seperti chalet untuk pelawat bermalam, pusat maklumat pelancong, gerai makan dan kemudahan-kemudahan lain, termasuklah kemudahan sukan air. Perumahan. Berikan pendapat anda tentang krisis perumahan yang berlaku di Malaysia. Pada pendapat saya, krisis perumahan ini amatlah merungsingkan. Masih ramai penduduk di negara ini, terutamanya keluarga baru, tidak mampu memiliki rumah sendiri. Akibat peningkatan harga rumah, kesan daripada spekulasi tanah dan hartanah. Selain itu, terdapat beribu keluarga berpendapatan rendah yang bertungkus lumus membayar hutang pinjaman bank mereka. Kebanyakan keluarga ini terdorong membeli rumah kerana mereka melihat sewa rumah sebagai perbelanjaan yang tidak memberikan faedah jangka panjang. Ramai yang tersangkut dengan tunggakan bayaran pinjaman bank. Setiap bulan, beratus-ratus pinjaman itu ditarik dan rumah-rumah pula dilelong. Ini menyebabkan keluarga-keluarga terbabit mengalami kekangan wang dan terpaksa mengorbankan keperluan asas yang lain seperti pendidikan dan penjagaan kesihatan. Cadangkan langkah yang sesuai untuk mengatasi masalah ini. Rumah mampu milik seperti pangsapuri atau rumah-rumah flat kos rendah perlu diperbanyakkan lagi untuk memenuhi permintaan rakyat. Rumah-rumah kos rendah ini sebaiknya dibina di atas tanah kerajaan dan diselenggarakan oleh suatu pertubuhan yang tidak bermotifkan keuntungan seperti Lembaga Perumahan Kos Rendah atau LPKR. Rumah-rumah ini akan dijual kepada individu berkeluarga yang ingin membeli rumah pertama mereka dengan syarat rumah tersebut hanya boleh dijual kepada LPKR sahaja agar LPKR dapat menjualnya semula kepada keluarga lain yang layak. Cara ini memberi manfaat kepada kedua belah pihak iaitu pembeli dan juga pihak kerajaan. Kependudukan. Adakah anda tahu dasar kependudukan Malaysia? Ya, melalui Dasar Kependudukan Negara 1966, kerajaan menjadikan program perancang keluarga sebagai dasar nasional dan kemudian mengubah Dasar Kependudukan pada tahun 1984 kepada mencapai bilangan penduduk 70 juta orang menjelang tahun 2100. Berikan 3 program yang dapat menjayakan dasar ini. Menukarkan kempen kurangkan anak kepada galakkan ramai anak, memberi penekanan terhadap penjagaan kesihatan, dan menyediakan perumahan kos rendah. Apakah alasan pihak kerajaan atau rasional untuk mencapai matlamat kependudukan 70 juta ini? Dasar ini telah disarankan oleh Yang Amat Berhormat bekas Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad yang berpendapat bahawa Malaysia akan lebih berjaya dengan penduduk seramai 70 juta. Ia adalah untuk menyediakan satu asas permintaan dan pasaran bagi keluaran industri-industri tempatan. Ini akan meningkatkan daya pengeluaran ekonomi negara. Demam denggi. Demam denggi. Apa yang anda tahu tentang demam denggi? Demam denggi ialah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes. Penyakit ini berbahaya kerana boleh membawa maut. Berikan langkah-langkah untuk mencegah demam denggi. Untuk mencegah demam denggi, kita mestilah menghapuskan nyamuk Aedes. Di sini saya beri 4 langkah. Yang pertama ialah memusnahkan tempat pembiakan nyamuk di tempat yang menakung air. Contohnya, membuang tayar borok, tintin kosong atau membubuh ubat jentik-jentik pada pasu bunga dan bekas air. Jika takungan air tersebut digunakan untuk minuman dan memasak, maka air tersebut perlu kerap ditukar. Langkah yang kedua ialah memasang jaring nyamuk pada tingkap rumah untuk menghalang nyamuk memasuki rumah atau memasang ubat lingkaran nyamuk pada waktu malam.
Langkah yang ketiga ialah melindungi diri daripada gigitan nyamuk dengan memakai pakaian yang menutupi kebanyakan bahagian tubuh, terutamanya apabila keluar rumah pada waktu petang dan malam. Boleh juga memakai krim penghindar nyamuk. Langkah keempat ialah membunuh nyamuk dewasa dengan menggunakan penyembur nyamuk. Bagi di luar rumah pula, kita bolehlah meminta pihak berkuasa mengadakan semburan kabus. Permainan tradisional. Apakah yang anda faham tentang permainan tradisional? Sila berikan beberapa contoh. Permainan tradisional merupakan permainan masyarakat tempatan yang diwarisi turun-temurun. Di antara beberapa contoh permainan tradisional ialah seperti congkak, permainan gasing, wow, dan sepak takraw. Pada pendapat anda, bagaimanakah sambutan generasi hari ini terhadap permainan tradisional? Perhatikan, permainan tradisional semakin dilupakan kerana ianya kurang popular berbanding dengan permainan sukan moden seperti bola jaring, futsal, badminton dan lain-lain. Berikan saranan anda untuk mempopularkan permainan tradisional. Saranan yang boleh saya berikan ialah langkah menghidupkan semula permainan ini. Media massa perlu membuat lebih banyak hebahan seperti yang dilakukan oleh TV3 melalui program Jom Heboh yang mengadakan pertandingan permainan tradisional. Festival layang-layang di Pasir Gudang adalah satu contoh peranan pihak kerajaan mempopularkan permainan ini kerana ia melibatkan pembabitan rakyat tempatan dan juga masyarakat antarabangsa. Usaha sebegini perlu diperbanyakkan lagi. Memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Pada pendapat anda, pihak manakah yang mempunyai peranan paling penting dalam memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak? Sudah tentulah ibu bapa kerana mereka adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak mereka dan mempunyai kuasa untuk mendidik dan membuat keputusan. Jika begitu, beri cadangan yang sesuai untuk ibu bapa menggalakkan anak-anak mereka membaca. Peringkat permulaan ialah memberikan teladan. Ibu bapa sendiri perlu kerap membaca kerana perlakuan mereka dicontohi oleh anak-anak dari kecil. Selain itu, adalah lebih baik jika ibu bapa kerap membawa anak-anak mereka ke kedai buku atau perpustakaan daripada kedai permainan. Gotong royong. Apakah yang anda faham tentang kegiatan gotong royong? Gotong royong bermaksud kerjasama penduduk setempat atau suatu kawasan dalam melakukan kerja-kerja kemasyarakatan seperti membersihkan kawasan, membaik pulih kemudahan setempat dan sebagainya. Berikan 3 faedah amalan gotong royong. Yang pertama, ia mempercepat dan meringankan kerja kerana penduduk menyumbangkan tenaga melakukan suatu kerja secara beramai-ramai. Yang kedua, ia merapatkan silaturahim dan menimbulkan rasa tanggungjawab. Bila suatu kerja dilakukan bersama-sama, penduduk yang terbabit dapat berkenalan antara satu sama lain. Selain itu, mereka akan menyedari kepentingan dan faedah harta awam. Secara tidak langsung akan menimbulkan tanggungjawab untuk menjaganya demi kepentingan bersama. Yang ketiga, ia menjimatkan wang. Dengan adanya sumbangan tenaga penduduk, maka suatu kerja itu tidak perlu pembayaran upah. Sukan lasak. Sila beri beberapa contoh sukan lasak yang popular di Malaysia. Mendaki gunung, ekspedisi berbasikal dan berkayak. Mengapakah generasi muda hari ini, khususnya di pusat-pusat pengajian dan sekolah, digalakkan supaya membabitkan diri dalam sukan lasak? Ini adalah supaya mereka dapat mempelajari cara-cara untuk bermandiri agar kelangsungan hidup dapat diteruskan dalam apa-apa keadaan sekalipun. Berikan 2 manfaat sukan lasak. Yang pertama, sukan lasak dapat membina kekuatan fizikal dan rohani. Untuk bergiat aktif dalam sukan ini, seseorang perlu berlatih dengan gigih untuk memperoleh daya ketahanan dan kecergasan. Dari segi rohani pula, ia melatih seseorang untuk bersabar, terutama sekali bila berdepan dengan halangan dalam sukan tersebut. Daya tahan ini membuatkan kita sehat dan tidak mudah jatuh sakit. Yang kedua, sukan lasak dapat memupuk semangat berpasukan. Contohnya ekspedisi berbasikal, ia memerlukan perancangan teliti dan kesepakatan setiap ahli pasukan yang terlibat. Sikap suka menabung. Mengapakah sikap suka menabung perlu disemai dalam diri kanak-kanak?
Menabung bermakna menyimpan wang dan ia menjurus kepada sikap berjimat cermat. Sikap ini perlu disemai daripada peringkat kanak-kanak lagi agar terbawa-bawa sehingga dewasa. Ia dapat menjamin kesejahteraan hidup jika betul caranya. Pada pendapat anda, bagaimanakah pihak bank dapat memainkan peranannya dalam menanam sikap suka menabung dalam kalangan pelajar? Selain menyediakan akaun simpanan junior bagi pelajar, bank-bank juga boleh mengadakan skim tabungan khas untuk pelajar. Antara lain, bank dapat menaja penubuhan kelab tabungan di sekolah. Pengangguran. Pengangguran dalam kalangan siswaza. Bilangan siswaza yang menganggur di negara kita semakin bertambah kerana tidak ada jawatan kosong yang mencukupi untuk menampung mereka. Berikan pendapat anda mengenai pernyataan ini. Saya kurang bersetuju. Negara kita semakin pesat membangun. Banyak organisasi-organisasi kecil dan besar tumbuh bagai cendawan. Ini sekaligus membuka pasaran kerja yang lebih besar. Jika begitu, apakah yang menyumbang kepada pengangguran siswaza di Malaysia mengikut pandangan anda? Sikap siswaza itu sendiri yang bersikap selektif. Mereka terlalu memilih pekerjaan bergaji tinggi dan syarikat yang mempunyai kedudukan yang kukuh, meskipun mereka tidak mempunyai pengalaman bekerja. Oleh itu, mereka tidak mahu bekerja dari peringkat bawah dan bermula dengan gaji kecil. Selain itu, pengangguran juga berpunca daripada kelemahan dan kemahiran berkomunikasi bahasa Inggeris dalam kalangan siswaza. Kelemahan ini tidak melayakkan mereka untuk menembusi pasaran kerja. Pengangguran golongan yang hanya berkelulusan SPM. Bagaimana pula pengangguran yang melibatkan golongan yang hanya berkelulusan SPM? Berikan pendapat anda. Bagi kalangan mereka yang hanya berkelulusan SPM, punca pengangguran berlaku adalah kerana sikap memilih pekerjaan. Peluang pekerjaan sebenarnya adalah luas, apatah lagi dengan pertumbuhan kompleks membeli belah dan kilang-kilang. Banyak kerja-kerja shift ditawarkan seperti kerja jurujual, operator kilang, buruh kasar dan sebagainya. Kepentingan bahasa Inggeris dalam era globalisasi. Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua? Bahasa Inggeris begitu penting untuk kita bergerak maju dalam era globalisasi. Menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua adalah langkah kerajaan untuk memastikan bahasa ini dipelajari di peringkat sekolah dan di pusat pengajian tinggi supaya generasi muda mampu menghadapi cabaran masa hadapan. Adakah anda bersetuju bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa utama dalam bidang perniagaan? Beri huraian anda. Saya bersetuju. Penguasaan bahasa Inggeris menjamin kelancaran urusan perniagaan yang melibatkan negara lain. Pasaran perniagaan tempatan sekalipun tetap memerlukan komunikasi dalam bahasa Inggeris kerana Malaysia adalah sebuah negara majmuk. Para ilmuwan mengatakan bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa ilmu pengetahuan yang utama. Berikan ulasan atau pendapat anda. Memang benar kerana kebanyakan sumber ilmu seperti jurnal, ensiklopedia, laporan penyelidikan dan khazanah ilmu ditulis dalam bahasa Inggeris. Hidupan liar. Pada pendapat anda, bagaimanakah pembangunan menjejaskan kehidupan liar? Pembangunan menuntut penerokaan hutan untuk pembinaan bandar dan kawasan perindustrian. Penerokaan hutan inilah yang menyebabkan habitat hidupan liar terjejas dan ada juga diancam kepupusan. Berikan dua cara untuk menyelamatkan hidupan liar. Cara yang pertama ialah mengekalkan hutan, kerana ia adalah habitat semula jadi hidupan liar. Penerokaan hutan harus dikawal ketat dan pembalakan haram perlu dibantras melalui penguatkuasaan undang-undang. Cara yang kedua ialah memperbanyak hutan simpan. Kerajaan perlu mewartakan kawasan hutan yang lebih banyak sebagai hutan simpan. Hutan simpan memberi perlindungan yang selamat kepada hidupan liar kerana pembalakan dan perburuan adalah dilarang. Semangat kejiranan. Mengikut pemerhatian anda, bagaimanakah semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat bandar pada masa sekarang? Mengikut pemerhatian saya, semangat kejiranan semakin luput dalam kalangan masyarakat bandar pada masa sekarang.
Jiran sebelah menyebelah tidak saling mengenali. Berikan 2 sebab semangat kejiranan semakin luput dalam kalangan masyarakat bandar. Sebab yang pertama ialah persaingan hidup yang sengit. Anggota masyarakat sibuk dengan kerja dan urusan masing-masing. Masa yang terluang adalah terhad. Sebab yang kedua ialah perkembangan teknologi. Bagi penghuni rumah yang tidak bekerja atau mempunyai masa terluang, mereka lebih banyak menghabiskan masa berhibur di dalam rumah seperti menonton siaran televisyen atau filem melalui DVD. Tidak kurang pula yang bermain permainan komputer dan melayari internet. Ini merenggangkan hubungan kejiranan kerana mereka jarang keluar rumah. Sukan negara. Bagaimanakah prestasi sukan negara kita pada masa kini? Pencapaian negara kita dalam sukan adalah di peringkat sederhana berbanding era 70 hingga 80-an. Berikan 2 langkah untuk meningkatkan mutu sukan negara. Salah satu langkah ialah memperuntukkan wang yang secukupnya kepada badan sukan. Dengan wang yang cukup, pelbagai program latihan dapat dijalankan. Alatan sukan yang moden dan canggih dapat disediakan dan ahli sukan dapat dihantar ke luar negara untuk menjalani latihan dan menyertai pertandingan antarabangsa. Langkah yang kedua ialah mencungkil bakat muda dalam sukan. Pertandingan peringkat sekolah harus kerap diadakan. Melalui pertandingan tersebut, bakat muda yang berpotensi dapat dicungkil dan dihantar ke sekolah sukan untuk mendapat latihan khusus. Kesan iklan. Bagaimanakah peranan iklan dalam perniagaan? Dalam perniagaan, iklan memainkan peranan penting sebagai kuasa penarik hati pengguna untuk membeli. Ia membantu sesebuah perniagaan melariskan produk atau perkhidmatan jualannya. Berikan 2 kesan negatif iklan. Iklan boleh menyebabkan pembaziran wang. Hal ini demikian kerana iklan dapat mempengaruhi pengguna untuk membeli sesuatu barang atau perkhidmatan yang tidak diperlukannya. Kesan negatif iklan yang kedua ialah melahirkan pengguna yang tergesa-gesa membeli. Iklan memperdaya pengguna dengan sengaja melebih-lebihkan kehebatan produknya. Dengan itu, pengguna akan terdorong membeli tergesa-gesa tanpa menyelidik kualiti barangan atau perkhidmatan tersebut terlebih dahulu. Pengguna juga tidak mahu meluangkan masa untuk membuat perbandingan harga di pasaran, sedangkan ianya boleh dibeli dengan harga lebih murah dengan kualiti yang sama. Kepenggunaan. Hak pengguna. Berikan 3 perkara penting yang perlu diteliti oleh seorang pengguna semasa membeli sesuatu barang. Tarik luput, tanda halal jika pengguna beragama Islam, dan kualiti barang dengan tanda kelulusan, biasanya bagi ubat-ubatan, grade seperti grade beras, dan standard barangan, seperti cap sirim bagi barang elektrik yang telah diuji. Berikan 3 contoh yang kebiasaan seseorang pengguna ditipu. Tanda halal palsu, gores dan menang, serta ubat-ubatan tiruan. Kenaikan harga barang. Apakah yang menyebabkan kenaikan harga barang? Harga barang dinaikkan oleh peniaga yang tidak bertanggung jawab apabila bekalan barang yang tidak mencukupi mendapat permintaan yang tinggi. Biasanya berlaku menjelang sesuatu perayaan. Apakah yang perlu dilakukan oleh pengguna apabila berlakunya perkara seumpama ini? Pengguna haruslah melaporkan kenaikan harga barang kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan atau ringkasnya KPDN-KK. KPDN-KK akan menghantar pegawai pemantau harga dan pegawai penguatkuasa untuk membuat pemeriksaan mengejut di kedai peniaga yang menaikkan harga barang tersebut. Berikan cadangan anda untuk mengawal harga barang keperluan pada masa perayaan. Jika bekalan barang adalah mencukupi untuk memenuhi permintaan, sudah pasti peniaga tidak akan menaikkan harga barang tersebut. Oleh itu, pihak KPDN-KK perlulah memastikan barang keperluan mencukupi dengan menambah bilangan barang dalam senarai barang kawalan. Harga maksimum barang kawalan perlulah ditetapkan. Merokok. Amalan merokok mendatangkan kesan buruk. Berikan hujah anda. Kesan buruk amalan merokok yang paling kritikal ialah ia mengakibatkan penyakit.
Asap rokok mengandungi 4,000 bahan kimia termasuklah tar, amonia dan arsenik yang boleh membawa kepada penyakit kanser paru-paru dan penyakit jantung. Beri 2 cadangan membantu perokok berhenti daripada merokok. Cadangan pertama dari saya ialah dengan memperbanyak kempen anti rokok. Kempen ini harus disertai dengan penerangan ringkas tentang padah menghisap rokok terhadap diri sendiri dan juga orang-orang yang hampir kepadanya seperti ibu bapa, anak dan isteri atau suami. Cara ini dapat memberi kesedaran kepada perokok dan menguatkan azam mereka untuk berhenti merokok. Cadangan saya yang kedua ialah sokongan dan bantuan daripada pihak kerajaan untuk mengadakan alternatif rawatan, terapi atau ubat-ubatan bagi menghilangkan rasa ketagih merokok walaupun secara beransur-ansur. Kepentingan subjek sejarah. Adakah subjek sejarah relevan dalam kehidupan kita sekarang? Berikan pendapat anda. Pada pendapat saya, subjek sejarah memang relevan dalam kehidupan kita sekarang. Oleh kerana sejarah mengisahkan kisah-kisah benar zaman silam, maka ia dapat dijadikan pengajaran buat manusia agar tidak mengulangi kesilapan lama. Sila beri 2 contoh peristiwa untuk menyokong pendapat anda. Contoh peristiwa pertama ialah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan kemusnahan, kehilangan nyawa dan penderitaan yang tidak terhingga, mengajar kita pentingnya keamanan. Contoh yang kedua ialah di negara kita sendiri. Peristiwa pahit rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 mengingatkan kita betapa bahayanya api perkauman. Peristiwa ini juga mengajar kita tentang pentingnya perpaduan kaum. Perbalahan kaum tidak pernah menguntungkan mana-mana pihak. Ibarat yang menang menjadi abu, yang kalah menjadi arang. Pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar. Sejak akhir-akhir ini, media massa dan media cetak hangat membincangkan mengenai masalah pencemaran alam sekitar yang berlaku di negara kita. Cuba terangkan apa yang anda tahu berkenaan pencemaran alam sekitar. Pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, hinggar, haba, cahaya dan suatu bentuk tenaga di dalam alam sekitar yang menjejaskan kesehatan dan kualiti hidupan. Pencemaran alam sekitar terdiri daripada pencemaran udara, air, laut, bunyi, tanah, haba, sungai dan kolam. Berikan satu peristiwa pencemaran alam sekitar yang pernah terjadi di negara kita. Pada tahun 2015, kita dikejutkan dengan berita pencemaran air yang serius. Menurut Datuk Dr. Donisius Sharma, di Kelang dan Kuala Langat khususnya, kualiti air di perairan terbabit semakin merosot disebabkan pembuangan sisa domestik ke dalam sungai, terutamanya dari kawasan perumahan dan perindustrian, juga pelepasan sisa pembangunan tanah dan pertanian. Sambutan Hari Perayaan dan Kebesaran. Sebutkan beberapa contoh hari perayaan dan kebesaran yang utama di Malaysia. Beberapa contoh hari perayaan ialah Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Christmas, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Wesak, Gawai Dayak, Tadau Keamatan dan Taipusam. Manakala hari kebesaran ialah Hari Kemerdekaan, Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong, Hari Wilayah dan banyak lagi. Bagaimanakah sambutan rakyat yang berbilang kaum bagi setiap perayaan dan kebesaran ini? Seluruh rakyat Malaysia bersama-sama menyambut pelbagai perayaan, hari kebesaran, sambutan tradisi dan aktiviti kebudayaan di sepanjang tahun, menjadikannya meriah dan harmoni. Berikan 2 contoh sambutan hari perayaan atau kebesaran. Saya mengambil contoh sambutan perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Kemerdekaan. Bagi sambutan Hari Raya Aidilfitri, kebiasaannya diadakan di peringkat sekolah, pusat pengajian dan rumah-rumah terbuka. Walaupun ia merupakan hari perayaan umat Islam, namun rakan taulan yang berlainan agama turut meraihkannya bersama-sama. Selain jamuan makan minum, pengunjung turut disajikan dengan pelbagai acara yang dikendalikan oleh tuan rumah seperti acara berkenal-kenalan, bermaaf-maafan, nyanyian lagu hari raya dan sebagainya.
Bagi sambutan Hari Kemerdekaan yang biasanya diadakan di Dataran Merdeka pula, dimeriahkan oleh ribuan rakyat Malaysia dari segenap lapisan masyarakat. Sambutan itu diserikan dengan pelbagai acara seperti perbarisan dan perarakan, nyanyian lagu negaraku, bacaan ikrar rukun negara, acara padang yang penuh warna-warni, persembahan grafik kreatif dan bermacam-macam lagi. Adat resam dan istiadat. Apakah yang anda faham tentang adat resam dan istiadat? Adat resam merupakan kebiasaan cara hidup yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat yang dapat menggambarkan corak budaya masyarakat tersebut. Ia merangkumi seluruh aspek bermula dari kelahiran, perkahwinan sehinggalah kematian. Huraikan sekurang-kurangnya satu adat resam dan istiadat bagi bangsa Melayu, Cina dan India yang anda tahu. Bagi bangsa Melayu, adanya adat cukur rambut anak pada hari ke-7 selepas dilahirkan. Kebiasaannya, kenduri nasi kunyit dan doa selamat akan diadakan pada hari tersebut. Upacara naik buai bermaksud bayi tersebut akan diletakkan di dalam buaian yang menggunakan kain songket atau batik dan dihias indah dengan bunga-bungaan. Untuk bangsa Cina, saya tahu serba sedikit tentang adat resam kematian mereka. Selepas mayat dimandikan, mayat akan disapu dengan minyak wangi dan disolek. Ia bertujuan untuk mengharumkan si mati, terutama apabila di dalam alam yang baru. Kemudian mayat tersebut dipakaikan dengan pakaian yang cantik. Lazimnya, pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai ketika hari perkahwinan. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan masyarakat Cina menyimpan pakaian perkahwinan untuk dipakai sewaktu meninggal dunia. Mayat akan dimasukkan ke dalam keranda yang diperbuat daripada kayu yang diukir menarik mengikut status si mati. Ahli keluarga, saudara mara dan sahabat handai dikehendaki menangis atau meratapi pemergian si mati. Tangisan ini perlu dilakukan dengan kuat dan diselitkan dengan kata-kata yang menunjukkan si mati telah membuat banyak jasa apabila si mati diletakkan di ruang tamu sehinggalah diusung ke kawasan perkuburan. Bagi bangsa India, adanya adat resam kelahiran yang unik. Waktu kelahiran adalah penting bagi masyarakat India, di mana ia akan dicatat dengan tepat bagi menentukan bintang bayi mengikut almanak Hindu. Sebaik sahaja bayi dilahirkan, Sami atau sesiapa sahaja yang berpengetahuan tinggi mengenai agama Hindu akan membisikkan Gayatri Mantiram, iaitu sejenis mantra Tuhan, di telinga bayi sebelum tali pusat dipotong. Bayi yang baru dilahirkan juga akan disapu madu bercampur minyak sapi pada lidahnya. Kesedaran sivik. Berikan satu contoh sikap individu yang memiliki kesedaran sivik yang rendah. Saya ingin mengambil contoh sikap kebanyakan perokok di negara ini yang memiliki kesedaran sivik yang rendah. Masih ramai perokok di negara kita yang sengaja merokok di kawasan awam seperti kawasan hospital, sekolah dan tangga pejabat tertutup tanpa mempedulikan kesihatan maupun perasaan orang lain. Malah ada juga perokok yang tanpa rasa segan sengaja menghembus ke arah laluan orang ramai, misalnya mereka yang terdesak untuk merokok selepas makan tetapi malas untuk beralih tempat ke lokasi yang lebih sesuai. Tidak cukup dengan itu, mereka yang membuang habuk dan puntung rokok di merata-rata tempat seperti di pinggan makan, lantai dan tangga laluan awam. Berikan cadangan yang sesuai untuk meningkatkan kesedaran sivik dalam masyarakat kita hari ini. Pendidikan sivik dan kewarganegaraan perlu disusun dengan mengintegrasikan komponen khidmat komuniti dan dijadikan salah satu subjek teras di sekolah-sekolah. Ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada pelajar tentang peranan, hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan negara. Mereka juga akan mengikuti kerja amali di sekolah dan komuniti. Dengan yang demikian, pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik yang telah dipelajari dapat diaplikasikan dalam bentuk perlakuan. Membentuk kesedaran sivik dalam kalangan belia pula adalah berbeza. Penggunaan poster atau label pelekat bagi menyampaikan mesej bahawa denda dalam bentuk wang ringgit akan dikenakan kepada mereka yang tidak mengikut peraturan atau melakukan kerosakan. Contohnya, label yang bertulis, dilarang merokok di sini, denda RM500. Atau, jaga harta awam,
Awas, ada CCTV. Label sebegini akan menyekat perlakuan seseorang daripada melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Majikan dan pekerja. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mewujudkan hubungan yang harmoni di antara majikan dan pekerja? Pada pendapat saya, majikan dan pekerja perlu mengetahui peranan dan tanggungjawab masing-masing. Majikan perlu membuat rekod tugasan pekerja secara spesifik. Dengan cara ini, pekerja akan sedia maklum tentang tugas dan tanggungjawabnya. Majikan tidak seharusnya mengambil kesempatan seperti memberi lambakan tugas yang tidak tersenarai dalam rekod tugasan seseorang pekerja atau mengganggu waktu cuti pekerja, melainkan ada tugas penting. Pekerja pula perlu melakukan tugasan mereka dengan bersungguh-sungguh. Dengan demikian, konflik kerja yang boleh menjejaskan hubungan majikan pekerja dapat dielakkan. Televisyen, video, filem. Apakah fungsi penting media massa kepada kita? Selain memberikan hiburan, media massa menjadi sumber utama kepada masyarakat untuk mendapatkan maklumat. Sebagai contoh, masyarakat akan mendapat maklumat dari kerajaan melalui media massa seperti siaran berita di televisyen. Ini menjadikan media massa orang tengah di antara kerajaan dan rakyat. Antara lain, media massa berperanan membangunkan negara dan jati diri bangsa dengan mendidik melalui siaran-siaran iklan, drama, forum dan sebagainya. Intipati utama media adalah untuk menghiburkan masyarakat. Berikan pendapat anda. Saya bersetuju. Ramai pengguna menjadikan media massa sebagai saluran untuk berhibur dengan tayangan drama, muzik, fashion terkini, konsert artis popular dan sebagainya. Fungsi media untuk memberi hiburan kepada masyarakat jelas merupakan intipati utama kebanyakan media massa. Berikan 2 sebab filem tempatan kurang bermutu mengikut pendapat anda. Salah satu sebab filem tempatan kurang bermutu ialah kerana skrip yang bermutu rendah. Walaupun bukan semua, tetapi masih banyak tema skrip tempatan agak stereotip yang hanya berkisahkan percintaan dan komedi. Ada juga skrip yang tidak dapat memasukkan unsur-unsur bermutu seperti suspense, konflik masyarakat, unsur saintifik dan sebagainya kerana kekurangan masa. Durasi bagi sesuatu filem adalah sekitar 1 jam. Jika penulis skrip tidak mahir dan kreatif, dia mungkin tidak dapat menggarap sebanyak mungkin unsur-unsur yang bermutu ini di dalam karyanya. Sebab yang kedua mengikut pandangan saya ialah kurangnya bajet keuangan seseorang penerbit. Penerbit tidak mampu untuk mendapatkan peralatan canggih dengan kekurangan bajet. Peralatan canggih penting untuk menghasilkan kesan khas seperti letupan, lagak ngeri, perlanggaran dan kebakaran yang hebat dan realistik. Kesan-kesan khas ini penting kerana ia dapat menguja penonton. Mengikut pandangan anda, apakah unsur-unsur yang bermutu yang perlu ada dalam sesebuah filem? Pandangan saya adalah sebagai seorang penonton, bukannya penerbit. Unsur-unsur bermutu yang menguja penonton ialah seperti unsur suspense yang berupaya menimbulkan debaran kepada sesiapa yang melihatnya, sekaligus berkeinginan melihat kisah seterusnya. Selain itu, unsur-unsur saintifik yang mempelawa penonton untuk berfikir dari sudut sains akan sesuatu kisah. Unsur-unsur adventure kerana ia membuatkan penonton tidak bosan. Berikan 2 sebab filem tempatan kurang bermutu mengikut pendapat anda. Salah satu sebab filem tempatan kurang bermutu ialah kerana skrip yang bermutu rendah. Walaupun bukan semua, tetapi masih banyak tema skrip tempatan agak stereotip yang hanya berkisahkan percintaan dan komedi. Ada juga skrip yang tidak dapat memasukkan unsur-unsur bermutu seperti suspense, konflik masyarakat, unsur saintifik dan sebagainya kerana kekurangan masa. Durasi bagi sesuatu filem adalah sekitar 1 jam. Jika penulis skrip tidak mahir dan kreatif, dia mungkin tidak dapat menggarap sebanyak mungkin unsur-unsur yang bermutu ini di dalam karyanya. Sebab yang kedua mengikut pandangan saya ialah kurangnya bajet keuangan seseorang penerbit. Penerbit tidak mampu untuk mendapatkan peralatan canggih dengan kekurangan bajet. Peralatan canggih penting untuk menghasilkan kesan khas seperti letupan, lagak ngeri, perlanggaran dan kebakaran yang hebat dan realistik. Kesan-kesan khas ini penting kerana ia dapat menguja penonton. Mengikut pandangan anda, apakah unsur-unsur yang bermutu yang perlu ada dalam sesebuah filem? Pandangan saya adalah sebagai seorang penonton, bukannya penerbit.
Unsur-unsur bermutu yang menguja penonton ialah seperti unsur suspense yang berupaya menimbulkan debaran kepada sesiapa yang melihatnya, sekaligus berkeinginan melihat kisah seterusnya. Selain itu, unsur-unsur saintifik yang mempelawa penonton untuk berfikir dari sudut sains akan sesuatu kisah. Unsur-unsur adventure kerana ia membuatkan penonton tidak bosan, dan perlu juga diselitkan sedikit unsur-unsur hiburan seperti unsur percintaan, komedi, muzik atau nyanyian. Pasar raya, pasar tani, pasar malam. Apakah yang anda faham tentang pasar tani? Pasar tani ialah ruang pasaran tersendiri bagi petani atau pengeluar memasarkan hasil keluaran mereka sendiri terus kepada pengguna. Konsep pasar tani bercirikan mudah alih dan bersuasana karnival dengan identiti tersendiri. Apakah kepentingan pasar tani? Meningkatkan pendapatan petani, memperkuatkan kuasa tawar-menawar dan mengurangkan pergantungan pengeluaran kepada orang tengah. Apakah yang anda faham tentang pasar malam? Pasar malam merupakan konsep pasar atau bazar yang perniagaannya dimulakan pada waktu petang sehingga kepada waktu malam. Ia merupakan sejenis pasar jalanan. Terangkan perbezaan pasar malam menurut etnik di Malaysia. Pasar malam Melayu biasanya mengandungi buku-buku keagamaan, kopiah, kain sarung dan barangan masyarakat Melayu yang lain. Pasar malam Cina pula banyak menjual set mahjong, insens, colok, kertas dan pelbagai barangan keagamaan Cina. Pasar malam India menjual barangan keagamaan Hindu. Pasar malam sepanjang bulan Ramadan dipanggil Bazar Ramadan. Kebanyakan barang jualan ialah juadah berbuka puasa. Apakah yang anda faham tentang pasar malam? Pasar malam merupakan konsep pasar atau bazar yang perniagaannya dimulakan pada waktu petang sehingga kepada waktu malam. Ia merupakan sejenis pasar jalanan. Terangkan perbezaan pasar malam menurut etnik di Malaysia. Pasar malam Melayu biasanya mengandungi buku-buku keagamaan, kopiah, kain sarung dan barangan masyarakat Melayu yang lain. Pasar malam Cina pula banyak menjual set mahjong, insens, colok, kertas dan pelbagai barangan keagamaan Cina. Pasar malam India menjual barangan keagamaan Hindu. Pasar malam sepanjang bulan Ramadan dipanggil Bazar Ramadan. Kebanyakan barang jualan ialah juadah berbuka puasa. Sebutkan beberapa buah pasar raya popular di Malaysia yang anda tahu. Mid Valley, Wan Utama, Jusco, Giant dan Tesco. Pasar dikatakan kurang menambat hati masyarakat di bandar berbanding pasar raya. Berikan pendapat anda mengenai hal ini. Benar, pada pendapat saya, masyarakat bandar lebih mengutamakan keselesaan semasa membeli belah. Pasar raya bukan sahaja menawarkan beraneka pilihan produk, malah menawarkan harga rendah. Selain itu, pasar raya juga menyediakan kemudahan mesin ATM, bilik solat, tandas yang bersih, farmasi dan lain-lain. Perubatan moden. Apakah yang anda faham tentang perubatan moden? Perubatan moden merupakan campuran antara seni merawat dengan berbagai-bagai sains. Berikan dua contoh perubatan moden yang anda tahu. Yang pertama, sesuatu penyakit dapat dicegah dengan menggunakan vaksin. Yang kedua, diabetes atau kencing manis dapat dirawat dengan penggunaan insulin. Apakah yang anda faham tentang perubatan tradisional? Perubatan tradisional merupakan warisan turun-temurun. Perubatan ini tidak menunjukkan kesan tindakan secepat perubatan alopati, tetapi mengamalkannya adalah untuk kesejahteraan jangka panjang. Perubatan ini juga banyak menggunakan tumbuh-tumbuhan herba sebagai ubat-ubatan. Adakah perubatan tradisional mempunyai cabang yang berbeza atau jenis-jenis tertentu? Terangkan mengikut pengetahuan anda. Baiklah, sebenarnya ada dua bentuk perubatan tradisional, iaitu perubatan tradisional profesional dan perubatan tempatan. Perubatan tradisional profesional telah terbukti beberapa tahun yang lampau dan penggunaannya telah diamalkan oleh pelbagai peringkat kumpulan dan masyarakat sehingga kini. Konsep-konsep asasnya telah diterima manusia sejagat seperti perubatan Ayurveda yang diamalkan oleh masyarakat India, perubatan ginseng dan akupunktur diamalkan oleh masyarakat Cina dan telah sedia dimaklumi oleh orang-orang di Asia.
Perubatan tempatan pula mempunyai ciri-ciri tertentu dan telah tersebar secara meluas, tetapi konsep dan kepercayaannya terbatas bagi masyarakat kecil di peringkat tempatan, mengikut adat dan budaya sesuatu kaum. Perubatan jenis ini terbahagi kepada 4, iaitu tradisi mengikut kelahiran, herba-herba sebagai ubatan, teknik-teknik khas seperti tulang-tulang asas, dan yang terakhir ialah semangat dan agama sebagai penyembuh. Berikan huraian ringkas mengenai kepentingan sains dan teknologi kepada manusia. Dengan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, pelbagai ciptaan telah diperkenalkan untuk memudahkan kerja manusia. Contohnya, penciptaan mesin basuh dan juga ketuhar gelombang mikro. Selain itu, sains dan teknologi dapat mempertingkatkan tahap kesihatan manusia dengan adanya penciptaan ubat-ubatan yang lebih berkesan. Peralatan canggih untuk menyembuhkan pelbagai penyakit yang berbahaya pada masa kini dan membantu meningkatkan hasil produktiviti sektor perindustrian dan perladangan melalui penciptaan jentera dan mesin canggih. Lebuh raya. Bolehkah anda namakan beberapa lebuh raya yang terdapat di Malaysia? Lebuh Raya Plus, Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Timur Selatan, Lebuh Raya Kesas dan Lebuh Raya Karak Kuala Lumpur. Berikan 2 faedah lebuh raya di negara kita kepada rakyat. Lebuh raya merupakan nadi kehidupan kepada golongan peniaga dan ahli perniagaan. Golongan peniaga dari pantai timur dapat menggunakan Lebuh Raya Timur Barat atau Lebuh Raya Karak Kuala Lumpur untuk memendekkan masa dan jarak perjalanan dalam urusan perniagaan seharian mereka. Yang kedua, lebuh raya juga menjadi pemangkin kepada pembangunan. Dengan adanya lebuh raya, banyak kawasan perindustrian, kawasan perumahan, kawasan rekreasi dapat dibangunkan berhampiran dengan lokasi persimpangan lebuh raya, iaitu di kiri dan di kanan lebuh raya. Misalnya, Bangi dan Rawang dapat dimajukan kerana terdapat lebuh raya yang dibina menyusuri kedua-dua pekan tersebut. Begitu juga dengan pembinaan pusat rekreasi seperti Formosa Golf Resort di Alur Gajah Melaka. Sila berikan satu contoh masalah yang dihadapi oleh rakyat sebelum terbinanya lebuh raya. Sebelum lebuh raya dibina, laluan utama yang menghubungkan Perlis di utara dengan Johor Bahru di selatan ialah jalan raya biasa. Masa yang diambil untuk perjalanan dari utara ke selatan adalah melebihi 12 jam, bergantung kepada cuaca. Namun, dengan terbinanya Lebuh Raya Plus, hampir separuh daripada masa itu dapat dikurangkan. Badan Kebajikan dan Sukarela. Apakah yang anda faham tentang Badan Pertubuhan Sukarela? Pertubuhan Sukarela ialah badan sosial yang memberi perkhidmatan kepada orang ramai tanpa sebarang bayaran. Misi utama pertubuhan-pertubuhan ini adalah untuk memberi pelbagai bentuk sumbangan bakti, perkhidmatan dan bantuan kecemasan kepada orang ramai tanpa pulangan keuangan. Berikan contoh-contoh pertubuhan sukarela yang anda tahu. Persatuan Bulan Sabit Merah, Persatuan St. John Ambulance, Persatuan Pengakap, Persatuan Pecinta Alam Sekitar dan Persatuan Pandu Putri. Huraikan peranan pertubuhan sukarela. Sumbangan pertubuhan sukarela ini tidak terhad pada waktu-waktu kecemasan sahaja seperti apabila berlaku banjir, kebakaran, kemalangan atau malapetaka, tetapi pada waktu aman juga melalui kegiatan-kegiatan amal seperti pelancaran tabung kebajikan, pungut derma kilat, khidmat sukarela dan bantuan lain. Pertubuhan-pertubuhan ini juga sering menganjurkan pelbagai kempen seperti kempen menderma darah, kempen menjaga kebersihan, kempen memerangi penyakit kronik seperti kusta, penyakit batuk kering atau kanser untuk menyedarkan orang ramai. Tenaga kerja asing. Sumbangan pekerja asing kepada pembangunan dan kemajuan ekonomi negara kita tidak dapat dipandang ringan. Berikan 2 sebab yang menyokong pernyataan ini. Ya benar, ini adalah kerana sikap mereka yang tidak memilih pekerjaan. Kebanyakan mereka datang daripada negara-negara yang dilanda masalah dalaman seperti kepadatan penduduk, perang saudara dan bencana alam. Oleh itu, kedatangan mereka adalah lebih bermotifkan mencari rezeki. Gaji atau upah mereka pun lebih rendah berbanding penduduk tempatan.
Mereka dapat dijadikan pemangkin kepada pertumbuhan sektor industri di negara kita kerana sektor pembinaan, perkilangan, perladangan dan pembantu rumah diisi oleh mereka. Sebab yang kedua, selain sikap yang tidak memilih kerja, mereka juga rajin dan gigih dalam bekerja. Boleh dikatakan mereka jarang mengambil cuti dan selalunya bekerja lebih masa. Kesanggupan mereka bekerja tanpa mengira waktu menjadikan mereka mudah diasimilasikan dalam budaya kerja setempat. Banjiran pendatang asing ke negara kita turut mendatangkan masalah. Beri dua sebab yang menyokong penyataan ini. Memang tidak dinafikan juga, golongan ini mendatangkan pelbagai masalah sosial. Kalangan mereka yang mempunyai kecenderungan untuk merompak, merogol, memecah rumah dan membunuh akan tetap menjalankan tabiat buruk mereka. Kes-kes seumpama ini telah banyak dilaporkan berlaku dan warga kita menjadi kekejaman pendatang asing ini dari setahun ke setahun. Pendatang yang terdesak sanggup melakukan apa sahaja semata-mata untuk mendapatkan wang. Sebab yang kedua ialah masalah penyakit serius. Pendatang asing yang memasuki negara ini berkemungkinan membawa pelbagai penyakit seperti AIDS, hepatitis dan batuk kering. Situasi ini tidak dapat dielakkan, sungguh pun pendatang asing ini menjalani pemeriksaan perubatan di negara asal mereka sebelum berangkat ke Malaysia. Bukan semua penyakit dapat dikesan melalui proses screening oleh pihak berkuasa negara asal. Sila sebutkan beberapa buah negara asal pendatang-pendatang asing ini. Indonesia, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Kampuchea dan negara Thai. Hobi dan kegiatan masa lapang. Mengapakah kegiatan hobi semakin diabaikan oleh para remaja kita? Salah satu sebab yang sering disebut oleh para remaja ialah kesuntukan waktu. Ramai remaja merungut bahawa tugasan sekolah terlalu membebankan hingga pelajar tiada masa terluang untuk membabitkan diri dengan sesuatu hobi. Anda mempunyai hobi? Ya, saya bermain piano di waktu lapang. Terangkan manfaat yang anda perolehi dari hobi tersebut. Selepas belajar dan bekerja, saya selalu mengalami stres atau keletihan. Saya bermain piano kerana iramanya mampu memberi ketenangan dan merehatkan minda saya. Terangkan peranan Kementerian Belia dan Sukan dalam menerapkan hobi remaja ke dalam suatu program bermanfaat yang anda tahu. Saya tahu tentang program rakan muda yang menerapkan pelbagai hobi remaja seperti mendaki gunung, berkayak, ekspedisi berbasikal, meluncur ais dan berkemah. Apakah manfaat yang diperoleh oleh para remaja melalui program sebegini? Banyak manfaat yang diperoleh melalui program sebegini seperti mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah, menyihatkan tubuh badan dan minda, memupuk semangat berpasukan serta perpaduan kaum kerana ia boleh disertai oleh semua kaum di negara ini. Warga tua. Warga tua banyak berjasa kepada masyarakat dan negara sewaktu mereka muda. Bagaimanakah generasi kini dari seluruh dunia mengiktiraf sumbangan mereka? Dunia mengiktiraf sumbangan dan jasa mereka dengan menjadikan 1 Oktober setiap tahun sebagai Hari Warga Tua. Pengiktirafan ini dibuat oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada pendapat anda, lingkungan umur berapakah seseorang individu dikatakan sebagai warga tua? Mengikut pendapat saya, ialah 60 tahun ke atas. Pihak kerajaan juga menetapkan usia 60 tahun sebagai usia persaraan. Menempatkan orang tua di rumah kebajikan atau pusat penjagaan menjadi polemik masyarakat kita hari ini. Adakah anda bersetuju dengan tindakan sebegini? Berikan alasan anda. Sebagai umat Islam, saya kurang bersetuju, melainkan atas sebab-sebab yang tidak boleh dielakkan. Kita perlu melayan baik dan menghormati orang tua yang telah menjaga kita sejak kecil. Bagi umat Islam, menjaga ibu bapa dan atuk nenek yang sudah tua dengan penuh kasih sayang akan memberikan kita banyak pahala. Tamadun Cina sejak beribu-ribu tahun yang lampau pun menekankan aspek hormat terhadap ibu bapa sendiri. Ini merapatkan hubungan kekeluargaan sekaligus memperlihatkan kita sendiri dunia orang tua yang bakal kita tempuhi suatu masa nanti. Dengan cara ini, kita dapat bersedia. Bagaimana pula jika keadaan tidak mengizinkan atau tidak dapat dielakkan menyebabkan kita terpaksa menghantar orang tua ke rumah kebajikan atau pusat penjagaan?
Keadaan tersebut ialah seperti anak-anak yang sering bertugas di luar atau jarang balik rumah. Ini menyebabkan kebajikan ibu bapa terabai atau anak-anak itu sendiri sakit atau miskin. Di rumah kebajikan atau pusat penjagaan, orang tua tidak akan merasa sunyi dan terasing kerana terdapat ramai rakan yang senasib. Makan minum mereka dijaga oleh pihak pengurusan. Pendidikan awal kanak-kanak. Kata orang, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pendidikan harus bermula dari peringkat kanak-kanak lagi. Beri 2 jenis pendidikan awal yang perlu diberi kepada kanak-kanak mengikut pandangan anda. Ibu bapa harus memberi pendidikan agama kepada anak-anak mereka. Pendidikan agama akan membentuk kepribadian baik dan akhlak yang mulia. Dengan kepribadian sebegini, anak-anak akan mudah dilentur. Selepas itu, barulah pendidikan yang bercorak akademik seperti membaca, melukis dan mengeja. Melatih anak-anak dari peringkat awal akan meningkatkan daya berfikir seorang kanak-kanak. Kesehatan. Keracunan makanan. Apakah yang menyebabkan seseorang itu terkena keracunan makanan? Pertama, keracunan makanan berlaku akibat seseorang yang termakan makanan tidak bersih atau makanan mengandungi racun. Racun-racun seperti racun serangga, racun tikus, racun rumput atau racun lalang diketahui pernah termasuk ke dalam makanan dan mencemarinya. Keracunan juga boleh berlaku sekiranya seseorang itu memakan hidupan akuatik yang mengandungi racun. Umpamanya, sungai atau kolam yang terletak berhampiran dengan kilang-kilang industri memang mudah tercemar sekiranya langkah-langkah rawatan sisa-sisa toksik tidak diambil oleh pihak kilang sebelum membuang sisa toksik ke dalam sungai-sungai itu. Hidupan akuatik di sungai berkenaan seperti ikan, udang dan ketam akan tercemar dan manusia yang memakannya turut sama menghadapi masalah keracunan. Berikan 2 langkah pencegahan. Pihak kerajaan umpamanya Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985 harus memperuntukkan langkah-langkah memelihara keselamatan makanan dan cara-cara mengendalikan bahan makanan. Begitu juga Akta Racun Makhluk Perosak 1974 yang bertujuan untuk menjamin bahan makanan daripada keluaran pertanian tidak tercemar oleh penggunaan racun perosak yang berlebihan. Ianya perlu dilaksanakan dengan lebih berkesan lagi. Yang kedua, MARDI haruslah mempergiat usaha-usaha penyelidikan dan pengajian ke atas semua bahan makanan dan minuman yang dikeluarkan oleh petani atau syarikat pengeluar untuk memastikan bahan makanan dan minuman itu benar-benar selamat dimakan atau diminum sebelum dijual kepada para pengguna.